Terima kasih Saudara Isma dan rakan-rakan ahli panelis sekalian. Mungkin kita mulakan dulu forum ini dengan memberi satu pandangan, gambaran asas, fundamental yang mana berkait dengan isu rasuah ini. Kalau kita bermula dengan konsep Qurani, Allah Subhanahu Wa Taala sebut 2 kali dengan istilah jangan kamu memakan harta sesama kamu. Satu dalam surah An-Nisa ayat 29, ya Allah kata ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradin. Ya. Wahai orang yang beriman, jangan kamu memakan harta sesama kamu, ya, kecualilah kalau itu satu perniagaan yang kamu suka sama suka, redha meredai. Dengan kata lain, kalau berniaga untung tak apalah. Tapi kalau memakan harta dengan sama kamu dengan batil, ya, la ta'kulu, janganlah kamu makan. Dia guna istilah makan. Ya. Kalau kita pun kadang-kadang kita sebut kan makan suap contohnya kan. Itu adalah sebenarnya makna rasuah. Kalau dalam bahasa bukan Mandarin tapi kalau dalam bahasa Cina, ya, Hokkien, dia kata Cia luit. Cia luit ni makan duit lah. So, dan memang Al-Quran tepat menyebutnya ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaratin. Itu satu. Adapun dari surah Al-Baqarah ayat 188, dia memulakan dengan la ta'kulu, tak ada ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, ya, wa tudlu biha ila al-hukam li ta'kulu fariqan min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Yang tu lebih detail. Allah kata jangan kamu sesekali memakan harta sesama kamu bil batil. Disebut situ perkataan batil, iaitu dengan cara yang tak betul, silap, ya. Dan kemudian dia cerita lagi, kamu menggunakan dan merasuah hakim-hakim. Dia guna perkataan tudlu biha. Bahasa Arab tudlu ni kamu menghulur sesuatu. Kalau bahasa asal Arab tudlu itu kalau perigi kamu menghulurkan timba untuk mengambil air perigi, itu nama dia dalwa. Jadi tudlu itu seolah macam kamu bagi dalam bentuk yang kamu sangat-sangat terdesak. Illal hukam di sini maknanya para hakim yang menetapkan sesuatu kesalahan itu, lita'kulu dengan alasan kamu nak makan harta sebahagian daripada kamu dengan cara berdosa, bil ithmi, sedangkan kamu mengetahuinya bahawa itu satu kesalahan. Jadi berpada kita dengan dua ayat ini, kalau ditanya sebentar tadi apa hukumnya, kita faham di dalam bahasa Al-Quran, an-nafyu tufidu tahrim. Jadi pada mana usul marinya hukum haram sesuatu itu ialah apabila perintah Allah itu dengan melarang, an-nahyu, la ta'kulu tu mana jangan kamu makan, melarang, tufidu tahrim, maknanya ia bermakna dari sudut hukum maka kita haram melakukannya. Contohnya Allah Subhanahu Wa Taala kata, ya, dalam bentuk an-nahyu juga, ya, Allah kata innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amri fajtanibuhu, jauhilah ia. Maka jauhilah dia, ijtinab itu satu perintah. Wal amru yufidul wujub, kalau dia suruh buat tu kena, kalau dia kata jangan maknanya haram. So walaupun tidak termasuk di kalangan kumpulan hukum-hukum yang dianggap sebagai hudud. Hudud itu ialah hukum yang diterangkan secara nas
bahawa jenayah itu wajib mendapat hukuman demikian, demikian, demikian. Itu nama dia had. Had itu ialah satu ketetapan. Ya. Walaupun tidak dimasukkan di dalam hukum hudud, dari sudut ianya tidak disebut secara spesifik, tapi berpada dengan ayat yang keras itu, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Yang satu lagi, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, sudah mencukupi ianya satu perbuatan yang haram. Dan di dalam kaedah usul Islam, fiqh Islam, apa yang boleh merosakkan itu perlu diberikan hukuman yang berat mengikut kesan kepada masyarakat. Lagi besar kesan dia, lagi berat sepatutnya hukum dia. Walaupun dia tak termasuk di dalam hukum had, tetapi dia termasuk di dalam hukum satu lagi, iaitu hukum ta'zir, di mana hukum ta'zir itu boleh sampai kepada tahap kalau perlu ianya dikenakan hukuman bunuh, boleh saja. Kerana memandangkan kaedah Islam ni senang saja. Apa saja perbuatan dosa yang lagi besar kesan dia kepada masyarakat, maka hukumannya sepatutnya lebih berat. Itu dia punya kaedah. Tadi Toki sebut tentang rasuah. Apa yang tak berat hukum dia kepada masyarakat? Kalau saya nak ambil satu cerita OPV ni je lah. Sebab itu memang saya habis dah buat research dah. OPV ni iaitu offshore petrol vessel. Ni nak bagi contoh yang kata kesan dia tu. Offshore petrol vessel ni dia gunakan untuk apa? Untuk keselamatan perairan negara, maritim. Kenapa? Kerana aset Angkatan Pertahanan Penguatkuasaan Maritim Malaysia ini hanya ada lebih kurang dalam 40 aset yang sudah usang, dah outdated, di mana dia kena pergi laut 4 hari saja dia boleh bertahan tu. Okey, 4 hari betul dia kena balik sebab minyak, sebab enjin dia tak boleh lama tahan di tengah. Tak usah kira lah nak masuk yang lebih mendalam, dinamakan sebagai exclusive zone, ya, di laut dalam lagi tak boleh pergi. Bayangkan keselamatan perairan negara ni yang boleh menyebabkan pencerobohan, yang boleh menyebabkan orang nak serang, orang curi hasil laut kita, yang nelayan-nelayan kita ni pergi ke laut, orang lain dah ambil dia punya hasil, orang kita yang turun ke laut tak dapat hasil. Bayangkan waktu itu saya ingat ketika masih di parlimen, pada awal-awal mula saya jadi ahli parlimen, antara topik yang saya minat ialah APMM ini. Apa jawab menteri pada waktu itu? Dia kata, nak buat macam mana yang berhormat, kadang-kali angkatan maritim kita ni, bot lanun lagi laju pada dia. Dia bye-bye gitu. Macam istilah kita baru nak start enjin, tengok dia dah lari sana, tak ada nak tangkap. Itu satu contoh. Oleh kerana keselamatan ini penting, maka dalam RMK 11 diperuntukkan 739 juta untuk membeli 3 biji OPV offshore yang lebih canggih daripada teknologi Belanda, Damen. Dan kerana keperluan apa tadi? Lanun, penceroboh nelayan dari luar dan pendatang asing yang masuk. Okay. Kesan dia itu ialah kepada keselamatan, tuan-tuan. Bukan seorang dua tu, keselamatan negara ni. Maka sudah tentulah hukum kepada mereka yang jikalau disabit ada unsur-unsur rasuah, maka sudah tentu sepatutnya hukumannya berat. Sebab itulah di dalam negara kita hukuman, saya ingat masa tu saya masuk parlimen 2008, 2009 diperkenalkan Akta SPRM yang diperbaharui dengan layer-layer yang untuk memantapkan lagi penguatkuasaan ini. Maka saya berbangga kerana saya salah seorang yang menyokong usul itu dan bersama-sama memberi komitmen untuk memastikan sebagai satu akta yang berkuat kuasa. Jadi di situ dengan jelas disebut definisi rasuah contohnya, iaitu menerima atau memberi suapan sebagai upah kepada tugasan resmi supaya tidak melakukan atau melakukan dengan cara duit ringgit, jawatan, kedudukan, habuan-habuan lain untuk menyekat ataupun untuk melaksanakan sesuatu
yang telah ditugaskan sebagai tugas-tugas resmi. Itu definisi yang simple. Kalau kita nak kata macam mana, rasuah ini boleh juga kita ambil kira supply and demand juga lah. Kan kalau tak ada demand, tak adalah supply. Jadi rasuah begitulah. Kalau tak ada orang yang bagi, tak adalah rasuah. Tapi masalah dia orang nak bagi tu banyak, ramai. Dan dia bukan kita bercakap RM10, RM20, RM3,000, RM4,000, kita akan berjuta, bilion. Baik. Mungkin anda merasakan bahawa macam mana kita nak tahu orang tu menerima atau memberi? Banyak kaedah-kaedah dia. Antara lainnya ialah menyalahgunakan kuasa. Itu satu perkara yang paling besar jikalau kita bercakap tentang berlakunya rasuah di peringkat jurung-jurung besar ini. Ya, menyalahgunakan kuasa. Itu juga termasuk di dalam rasuah. Ada dia sebut satu lagi, iaitu undi. Pun kalau saya lah contoh, bagi kat Dr. Rashid sesuatu sebagai upah dan habuan supaya Dr. Rashid undi saya, itu juga masih dianggap sebagai rasuah. Jadi kami pun risau jugalah, ahli politik ni nak undi. Jadi kita dah bagi jelas kepada orang-orang yang menerima, ini bukan suruh nak sokong, dia menerima tu di atas sebab dia berhak untuk menerima, ambillah dia. Soal dia nak sokong siapa, ikut dia lah. Dia kena clear begitu. Sebab kalau tidak, kita bagi, kita kata, makcik, ni saya dah bagilah makan kotak makanan bantuan ni, nanti jangan lupa sokong saya. Itu rasuah tu. Jangan main, itu rasuah. Sebab itu masa pilihan raya, calon-calon tidak boleh dilihat membagi apa-apa kepada pengundi kerana ia boleh dicas sebagai rasuah. Itu saya nak beritahu sebagai pengalaman saya sebagai ahli parlimen. Jadi saudara, balik pada soal hukum tadi, maka sudah tentulah dia itu al-amru tufidu at-tahrim awil wujub. Maka itu kaedah, kalau benda yang negatif, maka bila Allah kata jangan, maka ia satu benda yang berat, kerana setiap perintah Allah itu sudah pasti ianya satu perkara yang baik untuk manusia. Jadi kita dah ada SPRM, Akta SPRM 2019, kena denda daripada 5 tahun hingga 20 tahun, dan kemudian bayaran itu mengikut kadar daripada apa yang dia copet itu atau apa yang dia rasuah itu, dikira berapa kali ganda tu, 10 kali ganda daripada nilai yang dia curi itu atau dia rasuah itu. Jadi berbeza dengan mencuri, sariqu wa sariqatu faqta'u aydiyahuma nakalan minallah tadi, itu benda yang fizikal nampak dicuri. Tetapi konsep rasuah juga adalah konsep apa? Curi juga. Cuma dicuri dengan menggunakan tadi itu kedudukan dia. Dia gunakan tadi bagi duit ke orang untuk dia nak dapat habuan-habuan tertentu. Itu masih dianggap dalam kategori mencuri, tapi tidak secara fizikal. Namun pada keseluruhan perbuatan itu ada terkandung satu perkara yang sangat ditegah, sangat diharamkan oleh Islam, iaitu perkara yang bersifat zalim. Zalim itu inna zulma, sungguhnya zalim itu adalah satu yang gelap, Allah kata. Dan zalim itu Allah la yuhibbuz zalimin. Dan dalam hadis qudsi Allah menyatakan bahawa inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Aku telah mengharamkan sifat zalim pada diriku, kata Allah, dan telah kujadikan sesama kamu perbuatan itu sebagai perbuatan yang tak elok. Jangan kamu zalim menzalimi sesama kamu. Jadi kalau kita nak menyatakan rasuah tidak disebut di dalam hukum had, apakah itu bermakna kita tak boleh kenakan hukuman yang berat seperti sampai tahap membunuh atas punishment, kesalahan itu? Jawabnya para ulama kata hukum takzir tidak terbatas hanya hukuman. Kalau perlu hukuman bunuh pun boleh di atas maslahat. Kalau perbuatan itu merosakkan ramai orang, maka ia boleh dilakukan dengan hukuman yang berat walaupun tidak disebut di dalam Allah Ta'ala.